Seorang wanita muda berusia 20-an merantau dari negara asalnya di Kemboja ke Malaysia dengan harapan dapat mengubah hidupnya. Demi mencari sesuap nasi, dia sanggup tinggalkan keluarga, namun siapa sangka nyawanya berakhir di tangan majikannya. Apakah sebenarnya telah terjadi? Ikuti kisah ini. Pada 1 April 2012 hari Ahad, polis menemui mayat Missy Chan 24 tahun seorang pembantu rumah warga Kemboja di atas sebuah katil dalam sebuah stor barang di rumah majikannya yang terletak di Taman Asas Murni Simpang 4 Pulau Pinang. Siasatan awal polis turut menemui beberapa kesan cala di bahagian belakang badan selain luka di telinga dan kaki mangsa serta lebam di badannya. Berat badan mangsa didapati susut mendadak daripada berat badan normal kepada 26 kg kerana dipercayai tidak diberi makan oleh majikannya. Susulan itu, majikan mangsa sepasang suami isteri dikenali sebagai So Chiu Tong 43 tahun dan isterinya Chin Chu Ling 41 tahun berserta dengan 3 pekerjanya ditahan bagi membantu siasatan. Pada 8 April 2012, polis menyambung reman ke atas 5 orang termasuk 2 wanita dan 3 lelaki bagi memperoleh maklumat berkenaan kes ini. Ketua Polis Negeri Datuk Ayub Yaakob berkata pasangan suami isteri dan 3 pekerjanya yang tamat reman pada Sabtu disambung reman seminggu lagi bagi melengkapkan siasatan. Pada 14 April 2012, tertuduh yang merupakan sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam atas dakwaan kes ini. Mengikut fakta kes, tertuduh So Chiu Tong dan isterinya Chin Chu Ling dituduh dengan niat bersama melakukan pembunuhan terhadap Missy Chan 24 tahun antara 1 Januari hingga 1 April 2012 hingga menyebabkan kematiannya. Perbuatan itu dilakukan di sebuah premis dekat Taman Asas Murni, Jalan Bukit Minyak. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatory jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh, namun kedua-dua mereka dilihat tunduk tanda faham ketika pertuduhan dibacakan. Kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Michael KLC, sementara pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nordini Abdul Rashid. Sementara itu, Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Ayub Yaakob berkata polis kini telah berbincang dengan pihak kedutaan Kemboja untuk urusan membawa pulang mayat ke negara asalnya dan sehingga kini mayat masih lagi berada di bilik mayat Hospital Bukit Mertajam. Pada 4 Mac 2013, Ketua Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang, Datuk Dr. Zahari Noor memberitahu Mahkamah Tinggi bahawa mangsa maut disebabkan kebuluran. Zahari merupakan saksi pertama daripada 7 saksi pihak pendakwaan berkata indeks jisim tubuh mangsa sangat rendah iaitu 11.9, satu angka jauh lebih rendah daripada tahap minimum orang kurus. Selain indeks jisim tubuh, laporan bedah siasat menunjukkan mangsa mengalami 29 kecederaan. Kebanyakan baru termasuk kesan pelbagai cakaran, lebam berpanjangan yang dipercayai akibat objek tumpul yang panjang seperti rotan atau getah paip. Dipercayai mangsa juga tidak diberi makan, didera dan diabaikan. Lapisan abdomen mangsa didapati terlalu nipis dan ototnya hampir tidak ada lapisan lemak, menyebabkan usus dan perutnya hampir melekat. Mangsa juga dilaporkan mempunyai tanda-tanda dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh dalam jumlah yang banyak. Pada 16 Mei 2013, tertuduh suami isteri terpaksa meringkup dalam penjara selama 24 bulan selepas Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mendapati mereka bersalah membiarkan mangsa mati kebuluran. Hakim Datuk Zabani Abdul Rahim menjatuhkan hukuman itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes tanpa keraguan munasabah ke atas pasangan berkenaan. Ketika membacakan keputusan itu, beliau berkata kes itu mencemarkan imej Malaysia menyebabkan Kemboja mahu menghentikan penghantaran rakyatnya untuk bekerja sebagai pembantu rumah di negara ini. Menurutnya, sebagai majikan kepada pembantu rumah yang datang untuk mencari nafkah di negara ini, kedua-dua tertuduh sepatutnya menjaga kebajikan seperti menyediakan makan minum dan barangan asas serta mempunyai kos perubatan mangsa selama masih di bawah jagaan mereka. Sebagai rakyat Malaysia, semua orang harus hidup berkasih sayang dan tidak menyeksa dan mendera orang lain.
Secara keseluruhannya, mangsa tidak menerima makanan yang mencukupi dan mengalami kecederaan dari semasa ke semasa yang memburukkan lagi ulcer perutnya sehingga membawa kepada kematiannya. Beliau berkata pasangan itu didapati membiarkan mangsa yang mempunyai ketinggian 148 cm mengalami kebuluran sehingga berat badannya jatuh mendadak daripada 44 kg kepada 26.1 kg dalam masa 7 bulan sahaja. Menurutnya, indeks jisim tubuh BMI mangsa ketika bedah siasat adalah sangat rendah, iaitu 11.9, jauh lebih rendah daripada tahap minimum untuk mereka yang dikategorikan sebagai sangat kurus. Selain mendapati mangsa mempunyai 29 kecederaan, termasuk kesan cakaran dan lebam berpanjangan dipercayai akibat objek tumpul. Pasangan tersebut pada awalnya didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh, akan tetapi pertuduhan ditukar kepada membunuh tanpa niat. Pada 30 Oktober 2015, tertuduh Chen Chuiling menangis dan meraung apabila Mahkamah Rayuan mengembalikan hukuman mati ke atasnya dan suaminya. Tertuduh menangis dan pada satu ketika rebah dalam kandang selepas jurubahasa mahkamah menjelaskan kepadanya dan suaminya mengenai keputusan mahkamah itu. Soh turut memegang Chen sambil mententeramkannya. Pasangan itu yang dibebaskan dengan ikat jamin sementara menunggu mendengar rayuan mereka, kemudian digari dan dibawa semula ke lokap oleh anggota polis yang ditempatkan di mahkamah. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai Datuk Tengku Maimun Tuan Mat membenarkan rayuan balas pihak pendakwaan untuk mengembalikan sabitan ke atas Soh dan Chin kepada tuduhan asal membunuh pembantu rumah mereka. Hakim Datuk Seri Zakaria Sam yang menyampaikan keputusan sebulat suara panel hakim berkata, mahkamah mendapati rayuan balas pihak pendakwa mempunyai merit. Beliau kemudian mengenepikan sabitan pasangan itu atas tuduhan melakukan pembunuhan tanpa niat dan hukuman penjara, serta menggantikannya dengan hukuman mati kerana membunuh. Mahkamah Rayuan mendengar hujah daripada pihak pendakwa bahawa Miss Si Chan bukan sahaja tidak diberi makan tetapi dia juga didera dan mengalami kecederaan fizikal di seluruh tubuh akibat dipukul. Mahkamah diberitahu bahawa Miss Si Chan terpaksa memakan sisa makanan dari tong sampah. Tetapi Peguam Datuk K. Kumarendran yang mewakili pasangan itu berhujah bahawa ia tidak dapat diputuskan gastric ulcer yang dialami oleh Miss Si Chan ialah akibat tidak diberi makan oleh anak guamnya. Pada 25 Januari 2018, kedua-dua tertuduh terlepas daripada hukuman mati selepas Mahkamah Persekutuan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun ke atas mereka kerana menyebabkan kematian tanpa niat terhadap pembantu rumah warga Kemboja pada 2012. Panel 5 hakim yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Tun Raos Sharif sebulat suara membuat keputusan itu selepas membenarkan rayuan tertuduh untuk membina hukuman mati yang diputuskan Mahkamah Rayuan sebelum ini di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kepada Seksyen 304 Kanun yang sama. Koram itu turut dianggotai Tan Sri Hassan Lah, Tan Sri Zahara Ibrahim, Tan Sri Jeffrey Tan Koh Hua dan Datuk Alizatul Khair Osman Khairuddin. Raos ketika membacakan keputusan itu berkata, mahkamah membenarkan rayuan tertuduh untuk mengetepikan hukuman mati terhadap mereka oleh Mahkamah Rayuan pada 30 Oktober 2015 dan hukuman penjara 24 tahun yang diputuskan Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada 16 Mei 2013 kerana menyebabkan kematian dengan niat terhadap Miss Si Chan. Raos juga memerintahkan hukuman penjara maksimum 10 tahun itu dilaksanakan terhadap kedua-dua tertuduh selepas mengambil kira tempoh hukuman penjara 3 tahun yang sudah dijalani tertuduh. Chuiling kelihatan menangis teresak-esak selepas hukuman itu dibacakan ke atas dia dan suami dan memeluk salah seorang ahli keluarganya yang hadir. Nampaknya begitulah kesudahan kes ini, ianya berakhir tanpa keadilan yang sewajarnya. Sudah terang lagi bersuluh sememangnya tertuduhlah yang menjadi punca kematian pembantu rumah mereka. Tetapi hanya hukuman penjara diberikan. Pakar forensik sudah nyatakan sememangnya mangsa mati akibat kebuluran yang melampau. Di manakah keadilan buat mangsa? Sekian, terima kasih.